A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pertamanya yang berusaha ya, Cik Ahmad Jalani bin Makhtar, YDP, PIBG, seterusnya hadirin hadirat sekalian ya. InsyaAllah sedikit perkongsian dari saya pada hari ini ya berkenaan dengan taklimat pembukaan dan pengoperasian sekolah ya. Zul, boleh buka slide yang pertama Zul? Baik ya. Sebenarnya ya untuk makluman tuan-puan ya, dan saya rasa Tuan YDP juga terlibat ya pada Jumaat yang lalu ya, pada 24 September semua pengetua guru besar PGB ya dan YDP PIBG dijemput untuk mendengar taklimat pembukaan dan pengoperasian sekolah mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara Peringkat Daerah Hulu Selangor ya bagi tahun 2021 oleh Pegawai Pendidikan Daerah kita Puan Rozina binti Abdul Ghani. Dan sebenarnya tujuan hari ini ialah penataran di peringkat sekolah pula oleh saya kepada tuan-puan ya sebagai pemegang taruh bagi warga kerja, warga murid, warga ibu bapa ya, warga support servis ya di Sekolah Kebangsaan Lembah Beringin ya. Jadi apa pun kita terus kepada slide seterusnya lah ya. Okey. InsyaAllah ya kalau ikut dalam slide ni 3 hari bulan Oktober, tapi bagi sekolah di Selangor ya kita akan bermula pada 4 Oktober 2021 ya. Kalau ikut tarikh 4 Oktober hari apa ya? Isnin ya? 4 hari Selasa. Isnin. 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 Isnin ya. Jadi hari Ahad itu kalau bukan Selangor lah ya. Macam di Johor, macam di sekolah-sekolah yang hari Ahadnya sekolah ya. Jadi kalau untuk 4 hari bulan ni bermula hari Isnin. Ya. Jadi hari Isnin ni insya-Allah pembukaan semula sekolah ya mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara. Bila sebut Pelan Pemulihan Negara ni ada negeri yang ada fasanya fasa 1 ya. Ada yang fasa 2, ada fasa 3, ada yang fasa 4 ya. Macam di Langkawi fasa 4 ya. Jadi kehadiran murid ditetapkan kalau ikutkan kementerian adalah dengan kadar 50% daripada enrolment mengikut penggiliran minggu. Namun ada juga beberapa sekolah macam Sekolah Lembah Beringin akan hadir 100% tanpa penggiliran. Sekiranya kita semuanya kena hadir ya. Jadi kena rujuk balik fasa kita, fasa PPN kita, fasa pemulihan negara kita. Buat masa ni di Selangor fasa pemulihan negara kita ialah fasa 2. Jadi belum lagi ada dikehendaki datang 50% ini ataupun 100% ya di dalam negeri Selangor ni. Belum lagi. Cuma sekarang ini yang 4 Oktober tadi adalah nanti kita ceritakan ya. Yang saya difahamkan hanya murid yang berkeperluan khas saja ya. Murid kelas PPKI. Okey, insya-Allah dalam slide ini ada penambahbaikan lah ya berkenaan dengan SOP di sekolah ya berkaitan dengan kita nak mengatasi ya COVID-19. Okey, ini saya rasa saya tak perlu terangkan sebab di sekolah tak terlibat, ini juga tak perlu. Okey, di fasa 1, ini kalau fasa 1 ya. Semua murid PDPR ya. Sekolah rendah dan sekolah menengah. Teruskan.
Okey, ni fasa 2. Ni berkenaan dengan negeri Selangor sekarang ini, ya. Hanya murid berkeperluan khas saja yang dikehendaki, ya, hadir tanpa penggiliran. Kalau pendidikan khas dia tak ada penggiliran, tak ada separuh-separuh, ya. Okey, sekolah menengah tu saya tak perlu baca, teruskan. Okey, kebetulan ya untuk makluman tuan-puan, senarai sekolah yang berikut adalah senarai sekolah yang berada di hulu Selangor, ya. Sekarang ni ada berapa semua? Ada 16 ke? Ke terus lagi? Cuba tengok slide saja. Ada 16 sekolah saja, ya, yang ada dalam daerah hulu Selangor yang ada kelas pendidikan khas, ya. Ada 25 semuanya. Oh, sepatutnya 25. Yang ni sekolah 16 menengah. Ya. 16 rendah, 9 menengah. Untuk sekolah rendah 16 sajalah, ya. Ini sekolah yang menengah, ya. Jadi tak ada beza lah mana-mana sekolah yang ada kelas pendidikan khas, semuanya akan ikut arahan yang sama, ya. Okey, ini nama-namanya lah, ya. Rasanya tuan-puan kalau nak tengok bolehlah tengok, ya. Manakala kalau tingkatan 6 ini sekolah yang ada tingkatan 6 ada 3 sekolah sahaja dalam daerah, ya. Menengah Sengacoh, menengah Kebangsaan Kuala Kubu, SMT Kuala Kubu, ya. Okey, teruskan. Bagi fasa 3, ini kalau sekiranya ya kita punya COVID ya yang dapat dikesan bawah 2000 dan diumumkan oleh PPN pergi ke fasa 3 baru boleh fasa 3. Itu pun selepas diumumkan biasanya dia akan minta untuk sekolah bersebuka adalah 2 minggu selepas. 2 minggu selepas pengumuman. Ya, dia akan umumkan awal. Dia bukan terus-terus tukar fasa, terus murid tu kena hadir seperti mana yang dikehendaki. Itu pun fasa 3 sebenarnya yang dikenakan hadir ialah murid prasekolah. Ya? Murid prasekolah dan PPKI tadilah. Ya? Tanpa penggiliran. Ini untuk fasa 3. Okey. Ini untuk fasa 4. Fasa 4 ni setakat ni di Langkawi lah yang saya dapat maklum ya. Jadi Labuan pun sama tak silap ya. Dia sama seperti fasa 3 juga bermula 3-4 Oktober ini. Ya. Murid tahap 1 tahun 1 2 3 hadir tanpa penggiliran. Murid tahun 2 tahap 2 tahun 4 5 6 hadir secara penggiliran. Ya. Ini kedua-dua hadir secara penggiliran bagi sekolah yang enrollment dia lebih 150 murid ya. Bagi sekolah SKM beringin saya melihat tak sampai pun. Jadi kita masih lagi boleh dikatakan tanpa penggiliran lah ya. Okey. Seterusnya KPM juga telah mengumumkan perincian untuk pembukaan bagi kolej vokasional, matrikulasi, institut pendidikan guru ya, institusi pendidikan swasta, juga kategori pusat lah ya. Okey, teruskan. Okey. Ini yang berlaku di travel bubble di Langkawi ya. Saya rasa saya tak perlu nak terangkanlah sebab kalau tuan-puan nak bersekolah di sana barulah kita terangkanlah. Tapi benda ni boleh rujuk ya tuan-puan. Saya kongsikan dalam Padlet ya. Okey, teruskan. Ini yang penting ya tuan-puan. Jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian sekolah pendidikan KPM mengikut ketetapan fasa baharu akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Ini statement daripada kementerian ya. Jadi apa yang saya cerita tadi tak menyalahilah. Okey, teruskan. Dan insya-Allah ya seperti mana yang dimaklumkan, kita akan ada cuti akhir tahun nanti bulan 12 ya. Tetapi nanti bulan Januari nanti kita akan masuk balik ke sekolah, sama ada bersemuka atau tidak bergantung pada fasa bulan tadi ya, PPN tadi. Jadi kalau sekiranya fasa 4 maknanya kita boleh bersemuka lah Januari. Macam itulah lebih kurang ya. Jadi apa sahaja yang berlaku nanti kita merujuk pada kita punya fasa. Tapi kita akan nanti sampai ke Mac 2022 barulah sesi persekolahan tahun semasa ini habis. Dan pada tahun 2022 pada April barulah murid akan naik kelas ya. April baru naik kelas ya. Okey, terusnya. Setakat ini ya untuk makluman tuan-puan ya.
dapatan ya daripada Kementerian Pendidikan ada lebih kurang sebeginilah ya. Jumlah guru yang ada dapat DOS 1 dan DOS 2, AKP ya, DOS 1 dan DOS 2, PPS ya, DOS 1 dan DOS 2. Ya. Okey. Ini semua warga-warga Kementerian Pendidikan lah ya yang saya cerita tadi. Dan setakat ni hanya pekerja perkhidmatan sokongan yang telah menerima vaksin lengkap sahaja yang boleh bertugas di sekolah. Ini kalau bukan guru ya. Kalau bukan guru dan kalau sekiranya guru dia belum lagi menerima vaksin, dia kena hadir juga. Ya. Dan setakat ni kita tak terlibat lah sebab semua guru kita sudah menerima vaksin. Ya. Okey. Terusnya. Zul, dah habis ke? Zul, dah. Terus. Okey. Setakat ni kalau ada apa-apa masalah boleh tolong catatlah di ruangan chatting ya. Mungkin kita boleh bantu jelaskan. Okey Zul, terus slide seterusnya Zul. Slide yang kedua. Okey. Kehadiran ya tuan-puan. Ini yang dikatakan kehadiran bergilir tadilah ya. Ada penambahbaikan SOP yang mana pemakaian pelitup muka di sekolah, baik murid rendah, baik guru, baik warga kerja, semua kena pakai pelitup muka. Diwajibkan. Ya. Murid yang bergejala, kalau didapati bergejala, tidak dibenarkan ke sekolah. Kalau kita dapati dia ada suhu yang tinggi di pagar sekolah, kita tak benarkan masuk lah. Dan kita akan pastikan pengudaraan yang baik dalam kelas. Ya. Langsir-langsir semua kita tak benarkan ada. Ya. Okey. Dan kalau boleh ya, kalau boleh mestilah alatan-alatan jangan dikongsi ya. Maknanya ibu bapa kena bekalkan alatan dengan sebaiknya dan cakap dengan anak jangan kongsikan alatan dengan kawan-kawan sebab inilah SOP yang terkini ya. Sekiranya ya murid itu bergejala, kita akan minta ya supaya dia perlu ya dibuat ujian kendiri ya. Saya dipahamkan Kementerian Pendidikan akan bekalkan sekolah-sekolah untuk kit ujian COVID ini, tapi dia bukan dia untuk beri pada semua murid, kita akan tengok beri pada yang bergejala sahaja. Kalau kita dapat lihat, itu pun kalau dalam sekolah. Kalau luar sekolah, kita minta mak bapak pergi ke klinik teruslah. Ya. Okey. Pelonggaran peraturan, murid dibenarkan memakai pakaian sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai. Ya. Dan ketidakhadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap satu sebagai kesalahan disiplin. Maknanya tuan-puan, kalau dia sengaja tak hadir, dia masih lagi dianggap kesalahan disiplin lah. Ya. Tapi dia punya ayat manisnya, kalau tuan-puan bagi surat, tak dikategorikan sebagai satu kesalahan disiplin. Ya. Yang penting tulis surat. Ya, maklumkan kenapa ya anaknya tak dapat hadir. Okey, teruskan. InsyaAllah nanti kalau kita lihat di dalam sekolah SK Lembah Beringin ya, kita ada beberapa model ya. Di dalam Kementerian Pendidikan sebenarnya banyak model lah, ada 5 model sebenarnya. Dalam SK Lembah Beringin tak semua model yang kita buat ya. Kita model 1 ni tak ya, kita terus masuk ke dalam sekolah, ke dalam kelas ya, murid akan terus masuk dalam kelas. Yang kedua tu ada yang ketiga itu ya, kita juga dikawal lah. Kita minta murid dikawal oleh pengawal keselamatan dan guru lah setakat ini ya. Ibu bapa pun kalau ada pun dibantu dari luar saja. Okey. Dan model keempat, penyuraian murid secara berperingkat ini ya, kita akan pastikan murid tunggu dalam kelas tu dahululah. Yang kelima tu lebih kurang lah ya, yang keempat tu. Tapi yang keempat ni dia lebih fokus kepada tahap-tahap lah, saya tengok ya. Setakat ni kalau SK Lembah Beringin tak ada isu sangat ya sebab kita murid tak ramai. Okey, teruskan. Ini yang saya kata tadi, keselamatan dan kesihatan ya. Kita perlu wajibkan ya anak-anak ya, kena maklumkan dengan anak-anak pergi sekolah, pakailah penutup muka tu sepanjang persekolahan ya.
Okey, ada berlaku penjarakan fizikal. Perlu ya ingatkan anak-anak ya. Kita kena ada penjarakan fizikal. Untuk makluman juga ya tuan-puan, kalau sekiranya ya ada kedapatan guru yang tidak divaksin ya, saya dengar SOP-nya dia bukannya sekadar 1 meter, dia kena ada 1.5 meter ya. Perlu jarak dengan orang lain dan dia tak boleh masuk dalam kelas. Dia hanya boleh masuk ke dalam ruang pejabat, itu pun jaraknya mesti 1.5 meter ya. Dan kita kena galak juga murid-murid supaya cuci tangan lah. Alhamdulillah ya, di kelas-kelas kita dah ada dah tempat cuci tangan. Okey, teruskan. Okey, selain itu keselamatan dalam warga negara, keselamatan kesihatan ya, murid, guru, warga di sekolah, kita ada sediakan lah ya. Jadi kalau nak masuk ke sekolah tu kita kena ambil suhu ya. Dan suhu 37.5 ni kita dah tahu adalah suhu yang menyebabkan kita boleh tidak dibenarkan masuk ke dalam pagar sekolah. Okey, teruskan. Okey, kawasan sekolah sentiasa bersih dan selamat, insya-Allah ya. Kita akan minta lah ya semua cleaner kita bertugas sepenuhnya, dan dalam pada sama saya minta jasa baiklah pada murid-murid, jangan buat sampah ya bila datang sekolah. Okey. Dan kita setiap kali ya habis waktu sekolah kita akan cuba sanitize. Ya, kita akan sembuh lah ya. Setakat ni kita gunakan cecair yang ada dibekal oleh kementerian, dah habis dah ya. Kita gunakan cecair yang ada yang dibekalkan oleh pembersihan ya. Okey. Dalam pengurusan prasarana ini yang perlu ya diingatkan kepada semua guru-guru dan murid-murid, pastikan ya pintu dan tingkap sentiasa dibuka. Tidak ada langsir ya yang menghalang aliran udara. Kipas penting untuk kita pasang ya untuk tujuan pengaliran udara. Dan kalau sekiranya berada di bilik beraircon ya, kita kena pastikan suhunya kalau boleh antara 23 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius kalau boleh. Dan kita perlu pastikan ya penapis udara mudah alih digalakkan lah kalau ada. Okey, teruskan. Dalam pengurusan prasarana, kekerapan penggunaan bilik-bilik khas. Kalau boleh tak berlaku selalulah ya, bilik-bilik khas ni kita tak berapa galak. Tapi kalau nak guna juga tak ada masalah sebab kita murid tak ramai. Kalau sehari tu maknanya satu kelas yang guna atau dua kelas saja mungkin tak ada masalah lah. Tapi kalau satu hari tu bilik khas tu banyak kelas yang guna, bertukar-tukar muridnya sebenarnya tak digalak ya. Okey, kalau ada pemadani, tikar, seketing meja juga tak dibenarkan diguna dalam semua bilik PDP. Ya. Ini bilik PDP tuan-tuan, nanti jangan pula semua ya, semua bilik diambil kira ya, pening pula pejabat nanti. Okey. Tandakan penjarakan fizikal di lokasi yang bersesuaian dalam kawasan sekolah. Ya. Jadi kita ada buat dah buat sama ada di tempat masuk dalam sekolah, di kantin, ya di luar kelas kita dah buat dah penjarakan fizikal. Tinggal lagi nak ikut tak ikut je lagi ya. Dan alhamdulillah setakat ni kita lihat murid-murid dengar kata ya boleh ikut penjarakan tersebut. Okey. Dan sekiranya ada sahaja berlaku isu positif ya, pelajar positif atau sebagainya, kita akan minta nasihat daripada PKD ya. Klinik kesihatan lah ya yang berhampiran. Kita akan rujuk, kita akan tanya macam mana status jangkitan tersebut, boleh ke kita boleh sampai tutup sekolah? Kalau kata tak perlu, kita tak tutup lah ya. Okey, teruskan. Mengenai ujian kendiri COVID murid sekolah ya. Setakat ini ujian kendiri kepada murid dilaksanakan hanya kepada murid yang bergejala sahaja. Jadi janganlah nanti masuk sekolah tanya kat guru, tanya kat guru besar, mana kit untuk tes COVID anak saya, tak ada ya. Kita hanya beri pada murid yang bergejala saja ya. Itu pun setakat ni belum dibekalkan lagi ya, kita tengah tunggu lagi ya. Dan bagi kit COVID ni yang telah digunakan, kita kena pastikan ya dia kena dilupuskan segeralah. Kalau boleh jangan biar lama lah situasi tersebut ya. Okey, seterusnya Zul. Zul, ini murid asrama ni tak apa Zul. Ini pun berkaitan dengan asrama.
Ni tadi ya, macam mana tindakan daripada PKD lah ya. Kalau ada sekiranya murid bergejala, kita akan tempatkan di dalam bilik isolasi dan kita akan maklumkan dengan penjaga ya. Dan penjaga perlu menghantar anak tersebut ke klinik fasiliti kesihatan ya yang berhampiran. Jika dia murid asrama, dia akan diurus oleh pihak asrama lah. Ya. Okey, bagi murid pelajar yang telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas dari jangkitan, barulah boleh hadir ke sekolah ya. Jadi tidak ada isu sangatlah berkenaan ini ya. Okey. Tindakan usul selepas ujian kena dilaksanakan, bila keputusan itu negatif, memaklumkan kepada ibu bapa penjaga menjemput anak pulang ke rumah jika bergejala. Kalau dia positif, dia kena ulang lagi ujian saringan daripada awal. Macam tu ya. Okey. Untuk kantin ya, memang sekolah kena pastikanlah kantin perlu dapat vaksin lengkap ya dari segi pekerjanya lah ya. Dan kita kena sentiasa mematuhi SOP ya, pakai pelitup muka ya. Murid-murid makan dan minum hanya dalam bilik kelas sahaja waktu rehat ya, atas pilihan guru. Dan kita kena pastikanlah menggunakan kalau guna aircon, dia perlu makan di ruangan terbuka ya, tak boleh makan dekat tempat aircon. Okey, teruskan. Okey, ini berkaitan dengan status yang ada surau yang buat solat Jumaat tak terlibat ya. Ini tak terlibat. Tak apa, teruskan. Okey, terima kasih. Slide mana? Untuk slide yang hijau tak perlu slide manual tak payah ada. Untuk penggiliran tak perlu. Itu slide 31 tak perlu, slide 3.2 tak perlu. 3.3 pun tak perlu. Slide 4. Slide 4. Tempat ya. Boleh terus slide 4. Ini penting untuk murid yang akan bersekolah pada hari Isnin nanti. Nampak ya? Belum. Belum. Belum present lagi tu. Present ni. Apa lagi? Tak keluar apa-apa. Oh, okey. Okey, nampak kan? Ada. Sekejap ya. Undur balik. Oh, dah. Ni kalau nak ambil gambar, ambil lah gambar. Ya, siapa-siapa tolong ambil gambar ya. Okey. Untuk pengoperasian sekolah bagi murid berkeperluan khas ya. Okey, teruskan. Duduk saya. Cuba lihat, jangan pening ya, tengok kumpulan A ke kumpulan B. Kita kumpulan B ya tuan-puan. Yang mana bermula 20 September yang lalu kita ber-PDPR dan kita akan mulakan sesi persekolahan bagi murid berkeperluan khas pada 4 Oktober. Ya. InsyaAllah pada fasa PPN fasa 2 kita baca yang atas sekali sajalah ya. Tapi kalau nanti yang fasa 3 nanti kita tengok yang belah tengah dan kalau fasa 4 ambil yang bawah sekali tu ya. Okey, bagi sekolah rendah ya. Kita kena pastikan ya murid-murid hadir tanpa penggiliran. Ya. Ambil yang MBK di PPKI ya, murid berkeperluan khas. Okey. Saya rasa itu sajalah yang perlu saya terangkan di slide ini dan kalau kiranya fasa 3, jap dulu. Kalau kita beralih fasa 3, sama saja dia punya isunya. Ya. Dan cuma pada fasa 3 kalau ada murid berkeperluan di prasekolah juga, dia kena hadir. Sekarang ni kalau murid prasekolah, ya, ada juga murid prasekolah PPKI. Dia tak perlu hadir sekarang ini. Tapi kalau dia pada fasa 3, dia kena hadir. Ya, prasekolah dan PPKI pada fasa 3 dua-dua kena hadir. Ya.
Dan kalau sekiranya apa ni di fasa 4, semua ya murid berkebutuhan khas hadir tanpa penggiliran, murid prasekolah pun hadir tanpa penggiliran. Samalah isunya dengan yang fasa 3 tadi ya. Okey, teruskan. Ini yang saya rasa tuan-puan dah buat kot ya bagi ibu bapa, bagi murid yang berkeperluan khas ya, perlu isi borang pengisytiharan kesihatan MBK ni ya. Cikgu Zul dia dah ya. Saya rasa semua dah dapat dah borang ni. Dan kita saya difahamkan gunakan yang hari tu ke Haji Makno? Dia tak ada yang terkini, maknanya tak ada arahan terkini, maknanya dia guna pakai yang asal itulah, yang lama. Ya. Okey. Dan sebenarnya bagi saya kalau sekiranya dalam masa sejahtera tuan-puan tu bermasalah, kemungkinan benda ni boleh berubah lah sepatutnya ya. Okey, teruskan ya. Kita risau juga ya kalau kita ada mungkinlah nauzubillah ya kalau ya mana-mana di antara kita tiba-tiba ya ada yang positif ya. Okey, yang kedua persediaan sebelum masuk ya. Sebelum murid berkenan masuk ke sekolah ya. Kita ada jadual bekerja lah bagi PPM dan alhamdulillah 1 Oktober ni kita ada PPM baru ya untuk mula bekerja dan baru saja tadi saya dapat surat kontraknya yang perlu ditandatangani dan perlu dibuat matikan stamp ya. Nanti kita akan berikan yang berkenan dan saya difahamkan mulai 1 Oktober ni dah boleh mulakan kerja lah ya. Okey, untuk bidang-bidang tugas tu nanti kita akan maklumkan pada pembantu berkenaan. Okey, waktu ketibaan murid berkeberangkatan secara berperingkat. Ini kalau murid tu ramai ya. Okey. Dan drop off point bagi MBK yang dihantar dengan menaiki kenderaan. Kalau sekiranya murid itu mungkin berkerusi roda, kita akan buatkan drop off point. Ini dalam proses ni, tengah-tengah sediakan ya. InsyaAllah juga ada laluan khas untuk mengimbas suhu badan. Macam mana yang tuan-puan pernah bawa murid sebelum ini. Dan sebelum masuk kelas, murid itu perlu mencuci tangan dengan air dan sabun ya. Sebelum masuk. Kalau boleh sebelum masuk sekolah lagi dah cuci tangan tu lebih baik lah. Okey, teruskan Zul. Okey. Nanti PPM nanti pembantu pengurusan murid ya. Kita akan minta lah sambut murid-murid tu ya. Dan bawa ke kelas. Okey. Sekiranya MBK tidak berupaya berjalan kaki, ibu bapa dibenarkan masuk. Jadi kalau dia boleh jalan sendiri, kalau boleh terus dipasing dengan pembantu murid saja ya. Okey. Dan seterusnya MBK prasekolah. Kalau ini untuk prasekolah ya, kita tak terlibat sebab tak ada pemurid MBK prasekolah ya. Bagi kurang pelihatan pun tak terlibat. Ini di sekolah-sekolah tertentu lah macam SK, Kuala Kubur dan sebagainya. Okey, teruskan. Dalam persekolahan ya, MBK murid ini perlu diingatkan cuci tangan dengan air dan sabun setiap kali gunakan tandas. Sanitasi tangan juga perlu digunakan. Ya. Untuk pastikan pengurusan tingkah laku ya. Kalau misalnya dia ada masalah tingkah laku, kita perlu asingkan. Ini rasanya tak ada kot ya isu ni. Mudah-mudahan. Dan bagi yang diasingkan ni kita akan beri modifikasi tingkah laku lah. Kita akan bagi macam mana pemulihan lah supaya ya, masalah tingkah laku tu tak boleh kembali pada normal balik lah ya. Dan kalau murid itu mungkin tak boleh dikawal, kita akan hubungi ibu bapa. Ini bagi sekolah yang memang ada murid yang susah nak dikawal ya. Tuan-puan macam hyperaktif ya. Murid yang memang susah nak dikawal. Okey, teruskan. Dalam pelaksanaan PDP ya tuan-puan, perabot dan peralatan tidak digunakan, disimpan atau diketepikan atau kurangkan sentuhan. Ya. Mana-mana perabot kalau boleh disimpan. Okey. Saya lihat kalau di sekolah kita ada bilik yang satu tu kalau boleh jangan biarkan murid masuk lah. Sebab banyak lagi perabot yang ada dalam tu. Okey. RPI
perlu dikongsi dengan ibu bapa ya, penjaga. Okey, sentiasa ingatkan murid kurang upaya penglihatan. Ini kalau untuk kurang penglihatan ya. Untuk guru dan PPM yang terlibat dengan MBK kurang upaya penglihatan, ini juga yang melibatkan kurang penglihatan. Dan yang akhirnya pakaian pelitup muka ya. Kena pakai pelitup muka ya, kena cuci tangan dengan air dan sabun. Ini kena amal lah. Ini biasa saja. Okey, teruskan. Semasa sesi persekolahan dan waktu pulang lah kita lihat ya. Murid pulang dari sekolah, kurangkan masa menunggu ibu bapa penjaga. Kalau boleh ibu bapa kena ambil masa tu, jangan lama-lama lah ya. Maknanya tahu waktu balik, pastikan kena sharp on time lah. Ya, tak nak murid tu tertunggu lama-lama dan kita tak nak ada kesesakan. Okey, guru dan PPM perlu iring sampai ke lokasi yang ditetapkan ya. Dan murid yang dijemput dengan kenderaan dalam kawasan sekolah akan dihantar oleh PPM. Ini kalau dalam kawasan sekolah. Okey, teruskan. Okey, perkhidmatan sokongan pendidikan khas 3PK. Patuhi langkah-langkah keselamatan semasa sesi terapi dan intervensi kepada murid ya. Dan murid berkeluaran khas. Ini kalau yang 3PK ni tak terlibat kot ya. Ini kita hanya yang MBK saja. Ya. Kita akan buat janji temu jika diperlukan terapi dan intervensi, patuhi panduan keselamatan yang ditetapkan. Zul, ada apa-apa ke maklumat tentang ni? Zul? Okey. Ini pusat, ini bantuan sokongan macam 3PK ni sekarang dekat kita kat sini negeri Selangor, ada di Kuala Selangor tak silap saya. Sekarang pun jabatan pun dia punya pegawai pun semua dah dekat jabatan sana ni, 3PK ni. Maknanya jauh lah daripada tempat kita kan. Kalau ni pasalnya ni slide untuk kalau kita ada nak apa, murid-murid kita ada untuk ni lah apa, terapi ke apa ke dekat 3PK ke, macam tu lah ni. Kalau kita ada nak perlukan temu janji, boleh juga ni untuk murid kita dekat 3PK ataupun dekat pusat apa, hospital ni macam ni lah ni, untuk murid keperluan khas ni, MBK ni. Maknanya perkhidmatan sokongan ini ada dibekalkan tapi terhad lah, bukan di semua tempat. Terhad, tak ada tempat. Kalau ada berdekatan memang beruntung lah. Boleh kita dapat khidmat ni supaya murid kita boleh dapat terapi khas lah maksudnya. Ya. Okey tuan-puan, teruskan. Ini kalau sekiranya berlaku pengajaran dan pembelajaran di rumah ya, PDPR. Bagi murid yang MBK tadi ya, tidak boleh hadir ke sekolah kerana masalah kesihatan, dia kena ikuti PDPR. Pelaksanaan PDPR bergantung kepada keupayaan murid tersebut dengan sokongan ibu bapa atau penjaga. Pihak sekolah boleh pinjamkan peralatan sokongan PDP bagi murid tersebut kalau dia kurang upaya penglihatan lah. Ibu bapa atau penjaga boleh pinjam peralatan sokongan PDP dengan kebenaran bertulis dari pihak sekolah. Ini kalau yang kurang upaya penglihatan lah terutamanya ya. Murid MBK ini kalau dia kurang penglihatan juga, macam tadilah ya, boleh diberikan, dipinjamkan bahan PDP. Murid ini ya, murid berkeluaran khas ini perlu sokongan maksimum, boleh juga dibekalkan dengan pack aktiviti. Ini kalau PDPR ya, berlaku PDPR. Aktiviti rangsangan boleh dilaksanakan oleh bapa penjaga menggunakan pack aktiviti yang dibekalkan. Setakat ni ya, kalau anak tu sihat, saya galakkan datanglah ke sekolah ya. Sebab bila nak buat PDPR, saya pasti ibu bapa pun pening lah. Macam mana dia nak ya, bagi rangsangan, bagi apa-apa saja di rumah. Ya. Tapi tak apalah. Ini sekira je berlaku ya. Inilah caranya. Okey, teruskan. Betul. Sekian, terima kasih. Okey. Dan slide seterusnya, kalau saya lihat ni, untuk college vocational tak perlu. Untuk garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah, ini untuk guru-guru kot ya. Cuba buka tu. Untuk guru-guru dan semua warga kerja lah. Apa sahaja bahan hari ni ya, kita ada buat rakaman, maknanya kita akan beri pada yang berkenaan nanti.
Ya, semuanya akan boleh tonton balik lah. Ya. Okey, Zul, buka Zul. Okey, garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. 3.0. Okey. Ini perkara ya baharu dalam garis panduan tersebut tentang pengurusan vaksinasi, ya, tentang pengoperasian yakni ujian kendiri COVID-19 dan tentang keselamatan warga sekolah. Ini penambahbaikan lah. Ya. Okey, teruskan tu. Ini berkaitan dengan guru dan AKP yang belum menerima vaksin ya. Ini tak perlu baca lah. Nanti tuan-tuan baca sendiri apa yang dikehendaki kepada mereka yang tak ambil ya vaksin. Manakala tentang ujian kit kendiri COVID ya, kita akan beri kepada ini kalau murid asrama kita akan beri awal lah ya. Terutama yang bergejala lah kalau murid yang bukan asrama. Okey. Okey, seterusnya tindakan sekolah bagi warga yang bergejala. Ini sebenarnya macam poster lah ya, nak bagi tuan-tuan ya, guru-guru mudah faham. Macam inilah dia punya cara susun ya, modus operandi, SOP-nya. Bila sahaja pergi ke sekolah. Kalau murid itu didapati bergejala, kena diasingkan di bilik isolasi. Akan diberi ujian kendiri, kitnya. Kalau dia positif, hubungi ibu bapa. Kalau negatif, hubungi juga ibu bapa. Tapi kalau negatif tu suruh bawa balik je lah. Tapi kalau positif, kita akan minta ibu bapa bawa terus ke PKD. Okey. Bagi guru dan AKP pula, kalau sekiranya ada bergejala, ya, didapati bergejala guru dan AKP, kita akan minta terus ke fasiliti kesihatan untuk jalani ujian pengesahan. Ya, tak perlu datang ke sekolah. Ya. Maklumkanlah ujian keputusan itu, barulah kita bagi keputusan. Ya. Kalau dia bergejala tadi, dia perlu mengurus ya, diri dia, memakai pelitup muka, kena pakai sarung tangan, pakai buang, menjaga fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap cuci tangan dengan air sabun atau pensanitasi tangan. Ini maknanya kalau pekerja tadi, ya, dia ada simptom, dia ada gejala, dia ada tanda-tanda maknanya panas atau sebagainya, dia kena buat ujian. Dan kalau dia katalah negatif masa tu kan, kalau kita dapati, tetap dia suruh datang ke sekolah tu dengan SOP yang ada. Pakai tutup muka, pakai sarung tangan, jarakkan 1 meter. Jangan dekat-dekat dengan orang dan kerap ambil air cuci tangannya, ya, sabun, sanitizer dan sebagainya. Okey, teruskan. Ini tentang pelaksanaan ujian kendiri COVID kepada murid asrama. Tak perlulah, teruskan. Ya. Keselamatan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Tuan-puan ya, ini kita tunjukkan jugalah ya macam mana susun atur kelas. Murid dibagi kepada 2 kumpulan ya. Kapasiti kelas dihadkan kepada 50%. Ya. Okey. Itu saja. Maknanya ini adalah rumusan daripada apa yang dibentangkan tadi. Ya. Okey. Untuk imunisasi kanak-kanak COVID, Haji Makna boleh jelaskan tak yang untuk slide ni seterusnya ni? Slide 7 ni. Boleh buka tak Zul? Okey untuk program imunisasi COVID-19 kanak-kanak ni, untuk makluman murid-murid PPKN ni tidak ada yang terlibat dengan program imunisasi COVID-19 ni sebab murid-murid PPKN tak ada yang melangkaui 12 tahun kan itu kan? Tak ada yang sampai 12 tahun kan? Belum ada. Belum. Jadi sebab dia 12 tahun, apabila mencapai umur genap 12 tahun, baru boleh mendaftar dengan MySejahtera. Sekarang ni program imunisasi vaksin untuk murid menengah berumur 16 dan 17 tahun dalam progres.
murid-murid diberi vaksin. Untuk murid berumur remaja bawah pada 16 tahun lagi belum lagi diberi vaksin. Jadi kita kena tunggulah, sebab kalau diikutkan taklimat yang diberikan kepada kami, murid kena daftar dulu MySejahtera dan dilaporkan kepada guru kelas. Tentang pusat vaksin itu dia akan tetapkan kemudian. Saya rasa itu saja berkaitan dengan vaksin lah. Sebab buat masa sekarang pun saya tengok laporan pun belum ada murid yang berdaftar dengan guru kelas tentang vaksin ini untuk suntikan vaksin. Maknanya murid kita ni belum ada lagi yang berdaftar dengan MySejahtera. Sebenarnya itu peranan ibu bapa untuk mendaftar anak dalam MySejahtera. Bila murid itu genap 12 tahun, mana menyambut hari jadi yang ke-12, baru boleh daftar dengan MySejahtera. Jadi kena daftar, kena dapatkan nombor MySejahtera tu dan tarikh suntikan. Kemungkinan besar dia akan untuk sekolah-sekolah ni dia akan dijadikan sekolah tu sebagai pusat PTV untuk suntikan vaksin. Di mana yang dilakukan di menengah. Dan pusat suntikan vaksin ini bergerak. Dia, pada awal taklimat yang diberikan kepada semua PKM, akan dilaksanakan di PTV Bukit Beruntung asalnya, tetapi mungkin disebabkan masalah sekolah yang jauh daripada PTV, jadi dijadikan sekolah menengah itu sebagai pusat. Kalau mungkin di Lembah Beringin ni mungkin dia cari sekolah yang berhampiran lah, dia gabungkan beberapa sekolah untuk jadikan pusat PTV untuk suntikan vaksin, jadi tidak terlalu jauh untuk pergerakan murid. Tapi mungkin murid 12 tahun ni lambat lagi lah, sebab dia akan habis peringkat demi peringkat untuk suntikan vaksin. Saya rasa itu yang mengenai vaksin. Okey, kalau ikut rujukan saya setakat ini yang ada slide yang lain-lain tidak ada berkaitannya, sebab dia berkaitan dengan murid remaja di sekolah menengah. Sekolah menengah ya banyak. Vaksin sekolah menengah lah dulu. Didahulukan menengah ikut peringkat umur. Dan itu pun saya dapat makluman kalau yang berlaku semasa memang diadakan di sekolah yang ditentukan lah. Contoh yang baru ni di SMD. Manakala bagi murid yang tak bersekolah dalam daerah ni tapi dia bersekolah di luar daripada daerah atau luar daripada negeri Selangor tapi kawasannya di kawasan Kuala Kubu lah contoh, dia kena merujuk ke klinik rasa. Contohnya lah, kena pergi klinik yang berhampiran dan dia kena cubalah tanyakan, bawakan surat sekolah, sokongan sekolah yang mereka ada di luar itu. Itu baru kena ada appointment lah atau sebagainya. Dia kena merujuk. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan dah tak ada apa-apa dah Zul. Ini tak ada apa-apa Zul. Ini kalau kita berlaku di sekolah menengah Zul. Saya lihat banyak Untuk vaksin ni banyak di menengah lah. Di sekolah menengah sebab lepas umur 12 tahun. Sebab isunya di menengah. Sebab apabila murid itu berasrama, dia berasrama di luar daerah. Jadi dia itu yang jadi isunya, dia kena ambil suntikan di daerah di mana dia tinggal. Walaupun dia bersekolah di daerah yang lain. Cumanya saya melihat kalau sekiranya ada juga nanti dia hanya melibatkan murid tahun 6 saja. Tahun 6 Kalau ada lah. Okey tuan-puan, ini yang saya lihat dikongsikan oleh Cikgu Zul berkenaan dengan Padlet. Sebenarnya Padlet ini saya dah buat daripada mula-mula PKP lagi. Dan alhamdulillah benda ni masih saya simpan dan boleh jadi rujukan tuan-puan. Tak payah baca yang belah-belah yang 20-20 Ambil yang 20-21 saja. Ambil yang 3 laju ni. Sebenarnya laju yang pertama ni yang paling penting. Laju yang mula-mula saja penting. Laju yang kedua, ketiga ni adalah laju untuk tindakan pihak sekolah. Task force kita. Okey, dan rakaman ini sebenarnya penting dan sekiranya pada yang tak dapat mengikuti dia boleh lihat balik saya akan kongsikan dalam YouTube dan sebagainya. Dan insyaAllah kepada ada yang ada masalah kita boleh PM pada grup-grup yang kita rasa boleh merujuk dan saya alur-alurkanlah kalau nak terus bertanya pada saya terus. Sebenarnya kalau ikutkan kalau kita nak rujuk, kalau bagi guru-guru
boleh tengok dalam kolom kedua ini, cuba tengok Zul, kolom kedua ini. Ya. Cuba tengok berkenaan dengan bawah lagi. Bawah lagi. Kita boleh rujuk satu perkeliling ya. Bawah lagi Zul. Ni. Memastikan garis panduan pembukaan semula sekolah 3.0 dirujuk. Maknanya untuk panduan AKP guru dan warga pentadbir, inilah rujukan kami nak memastikan semua yang kita cerita-cerita tadi dapat dipatuhi ya SOP-nya. Jadi tuan-puan boleh lihatlah sama-sama, mungkinlah untuk mengingatkan kami juga kalau ada benda terkurang ataupun terlupa ya, boleh sama-sama ingatkan. Ya. Kita sebenarnya bukanlah manusia yang sempurna, tapi kita cuba nak menjadi manusia yang sempurna. Ya. Okey. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan lah. Ya. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah ya, kita boleh berhenti setakat ini dan kalau ada apa-apa, saya masih lagi beri peluang untuk tuan-puan ya, untuk berikan pertanyaan dalam ruang chat-in ataupun boleh angkat tangan, boleh bercakap. Silakan. Okey, Puan Norzaihan, silakan Puan Norzaihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada soalan berkaitan dengan pelajar-pelajar yang contohnya kalau dia ada masalah kesihatan macam Zarif lah, ada masalah asma. So kalau saya ambil tindakan untuk tak hantar ke sekolah, masih dalam perbincangan lah ni. Bagaimanakah pelajar-pelajar yang tak hadir ke sekolah ni ataupun dalam tempoh kuarantin yang tak hadir ke sekolah akan menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran diorang di rumah? Adakah dia sama macam PDPR yang sekarang ni ataupun macam mana pengurusan dia? Itu saja soalan saya, Ustaz. Terima kasih. Okey. Kalau ikut fahaman yang sebelum-sebelum ini lah tuan-puan ya, bila sahaja kita diamanahkan bersemuka, maknanya guru tidak diwajibkan buat PDPR lagi. Bila sahaja boleh bersemuka, guru sebenarnya tidak diwajibkan untuk ber-PDPR. Dan sebenarnya hanya ketika tak boleh bersemuka saja wajib PDPR. Tetapi bagi saya guru-guru, saya rasa guru SK Lebah Bengen ni mereka ya memang cakna lah tentang murid-murid ya. Kalau sekiranya ibu bapa perlu bantuan guru-guru ya, tanyakan apakah kerja, apakah mungkin tugasan yang perlu dibantu, guru-guru akan berlapang dada untuk bantu insya-Allah ya. Boleh tak jawab soalan tu? Saya rasa Ustaz, boleh tak saya personally sebab saya pujilah cikgu-cikgu yang upload dia punya kerja ni dekat Google Classroom and update, sebab saya rasa platform ni sangat penting lah untuk ibu bapa nak keep track apa anak dia buat, terutamanya bila bekerja. Saya sangat appreciate effort cikgu-cikgu ni bila dia orang masukkan ke dalam Google Classroom. Yang dekat dalam WhatsApp tu bukannya saya tak appreciate. Saya tahu dia orang pun, sebab saya pun cikgu, saya faham kesusahan untuk mengajar online. Tapi saya rasa bila cikgu update tu apa yang diorang buat dengan student tu, so sebagai ibu bapa kita tahu apa yang berlaku. Contohnya kalau anak kita dia tak buat ke apa dia buat ke, so kita boleh check. And then bila diorang nak ada exam, kita boleh tengok sama ada okay dia topik ni diorang dah belajar. So kita buat revision, kita boleh refer balik kepada Google Classroom tu. Saya rasa platform yang dah MOE bagi ni untuk Google Classroom ni boleh digunakan sepenuhnya lah untuk update sesi pengajaran dan pembelajaran setiap hari lah, kalau boleh lah, kalau tak membebankan cikgu-cikgu lah. Itu saja permintaan saya. Dalam tempoh bersemuka ataupun dalam tempoh saya rasa saya faham maksud puan tu. Secara dasarnya sebenarnya kementerian pun memang mereka menggalakkannya, pihak kementerian memang menggalakkan guru-guru menggunakan Google Classroom sebagai medium kita untuk PDPR dengan anak-anak ya. Dan setakat ini pun saya tak pernah pemahalang guru-guru jangan guna pun Google Classroom ya. Kita sebenarnya mengalu-alukan dan menggalakkan ya. Cumanya setakat inilah kita juga melihat respon ya. Bila setiap kali kita letak kat Google Classroom daripada mula, kalau 2-3 bulan tak ada respon,
Takkanlah kita nak buat macam tu saja. Ya, faham tak maksud saya Puan? Ya, saya faham Ustaz. Ada kemungkinan bila kita bagi sebulan ialah pertemuan PDPR berkali-kali tak ada respon, itu yang menyebabkan guru, ya saya kata tak apalah, kita raikan jugalah apa yang mak bapak mampu. Itu yang setakat ini yang berlaku, dan setakat ini saya lihat macam guru bahasa Inggeris, ya, guru bahasa Melayu, ya, guru agama banyak guna Google Classroom, dan saya rasa saya galakkan juga guru-guru lain gunakan, ya. Dan itulah kalau ikutkan mungkinlah selepas ini kita cuba wajibkan guna Google Classroom, dan untuk yang pada yang tak mampu tadi kita buat yang cara lain tu untuk yang second alternatif lah. Itu. Mungkin boleh kot. Ya? Kita cuba. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Okey, sama-sama. Teruskan. Kalau ada apa-apa lagi soalan? Ustaz, nak tanya lah satu ya. Kalau murid bergejala, kita sekolah kena sedia buat test sendiri tu kan? Ya, ujian kit tu kita kena bagi murid tu. Kit tu KPM bekalkan. Cuma nak tanya sekarang ni, adakah set PPE ke ataupun set-set kelengkapan sebelum kita buat test tu kementerian sediakan juga? Setakat ni sekolah sediakan, Zul. Ya. Ya. Oh, okey. Kalau rasa-rasa tak percaya dengan sekolah, bawalah PPE sendiri. Tak ada. takut benda tu tak ada kat sekolah. Itu je nak tanya. Pasalnya kalau nak buat kita pun nak buat lagi pernah saya tak pernah tengok guru pakai je. Ada dekat dalam bilik isolasi tu, aku tak ngecek ya. Okey. Nanti kita tengok balik lah. Dia ada baju warna putih tu. PPE ni. Mungkin tak macam PPE yang pihak hospital pakai lah. Okey. Dia kalau dah pakai dia kena buang, dia tak boleh pakai lagi ya. Masalahnya PPE ni tu yang kita tengok juga. Tengok gejala macam mana. Okey, teruskan. Kalau tak ada apa-apa, saya bagi masa 2 minit lagi. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya stopkan dulu rakaman ini. Ya. Kita buat rakaman dan kita stopkan record.